let me explain the condition of our preparation. I think by November we start the preparation from all department, especially the pengurusi ataupun the chairman of disaster committee lead by the pegawai daerah. It's a normal process and it's a ordinary exercise by our officer in the district level, especially by end of the year ataupun menjelang bulan 11 dan bulan 12. Dan kadar hujan yang dicatatkan itu ialah kadar hujan 1 bulan. Tetapi apa yang berlaku ialah the rain come in one day. That happened. So dalam kenyataan yang dikeluarkan, right, November is around 200 to 300, isn't it? Is it kan? It's a amount of rain in 1 month. What happened in 17, actually start 16, 17, the amount come 400, 300 mm come in within 24 hours. And because of that, it got struck at ni. Dan because of that juga saya mengarah dan mereka bersiap sedia dengan apa yang telah mereka bersiap untuk jangka tempoh tersebut. Tapi semua kerja sebulan itu datang dalam tempoh 1 hari. Dan apa yang berlaku ialah 18 hari bulan, 12.30 petang ataupun 2 petang sebenarnya, saya telah panggil koordinasi and that the statement, we mobilize all our machinery yang kita ada untuk keluarkan orang dengan anggapan the extraordinary amount of water keluar. Menjelang malam after we got the reports, the number is so overwhelming and because of that by 8:30 saya telah menelefon Perdana Menteri mengharapkan semua aset dan sokongan federal yang ada untuk mendapat sokongan, dan pada ketika itu Perdana Menteri memaklumkan ia adalah di bawah kelolaan NADMA. Dan pada 8.45 malam dan saya tweet 8.56 malam, saya telah berhubung dengan Menteri Pertahanan memaklumkan keperluan kita untuk mobilisasi aset tentera. So by tomorrow, esok dia tu saya berjumpa dengan PM dan selepas itu ada mesyuarat dan itu pelarasan yang komplit dan sepenuhnya berlaku. So kalau saya nak jawab pelarasan berlaku November untuk ready taburan hujan 1 bulan. So in term of infrastructure memang kita hanya mampu lebih kurang 100 mm maksimum. Semua projek-projek kita adalah on 100 mm. Di kebanyakan kawasan-kawasan negeri Selangor adalah dalam sekitar 60 hingga 70 mm. Jadi sebab itu mentaliti ataupun persediaan kita ialah pada kadar lebihan daripada 60 ke 100. So it's a flash flood. Unfortunately pada ketika yang sama juga ada berlakunya apa yang dipanggil sebagai fenomena air pasang besar yang mencatatkan pada angka 4.5 meter. Angka terbesar adalah pada sekitar 5 hingga 5.5 pada awal bulan Disember dan memang telah berlaku, dan because of that pintu air kita terpaksa tutup. Kalau tidak, limpahan air laut akan menerjah ke daratan dan mungkin Shah Alam dan kawasan sekitar ini juga akan lebih parah ataupun lebih besar bencana yang laku. Jadi bila penurunan berlaku mulai 19 hari bulan telah berlaku penurunan air pasang, dalam masa yang sama kita dah boleh lihat penyusutan apa yang berlaku terhadap beberapa lokaliti dan kawasan termasuk di Seri Muda. Dan apa yang berlaku pula, kenapa tiba-tiba di Bukit Canggang, di Labuan Dagang, di kawasan yang Sepang dan sebagainya masih lagi berlaku genangan dan lebih tinggi pada tarikh 20 hari bulan semalam, kerana air from upstream goes to downstream. Lack of coordination, lack of coordination because caught of surprise by the amount of water. But is it we not communicate? We communicate. So it's not a blame game, tapi saya nak beritahu the chronology. Now is a time for us to search and rescue people, selamatkan rakyat. Dan ia berlaku sebenarnya semenjak daripada saya hubungi Perdana Menteri, semenjak koordinasi dan berterusan sehingga ke hari ini. Dan sebab itu kita dapat lihat proses penyelamatan mangsa-mangsa itu berlaku dengan lebih cepat selepas ada koordinasi yang menyeluruh. Okay? Datuk Seri. Yes. Tadi pesan Datuk Seri tadi, saya Datuk Seri dapat figure tak berapa anggaran kerugian awal dari kerajaan negeri disebabkan banyak. Okey. Ya, saya dah terangkan tadi, mentaliti kita ataupun fikiran kita pada ketika ni sudah pasti selamatkan nyawa dulu. Proses selamatkan nyawa saya rasa
dah dicapai dah sebaik mungkin dan memang ada casualty yang sangat menyedihkan kita. Tahap kedua adalah kita bersihkan dan membuat pemulihan di kawasan-kawasan yang terjejas, rumah, balai raya dan sebagainya. Dan pada ketika itulah kita akan membuat estimation kita. Kita sedang kumpulkan. Dan saya nak maklumkan, duit bantuan 1,000 bukan hanya untuk mereka yang duduk di PPS, tapi semua mereka yang terlibat. Duduk di PPS, duduk di PPS persendirian, duduk di PPS swasta dan juga rumah-rumah yang mereka duduk. Dan angka 1,000 yang kita berikan itu saya rasa sangat kecil daripada kerugian yang telah mereka alami. Sami.